tak elok. Pasti buruk pula amalannya, tak diragukan lagi. Walaupun dalam bentuk gambaran kebaikan, seperti orang yang berbuat baik kerana mengharapkan penilaian daripada makhluk. Dia semayang, tapi niat dia sebab nak tunjuk ke orang. Dia bersedekah, tapi niat dia nak tunjuk ke orang. Ni penyakit akhir zaman. Kita buat apa baik semua nak pergi tunjuk ke orang. Tangkap gambar bulan Facebook. Ni jaga ni. Betul lah ramai orang kena sihir. Bubuh gambar anak dalam Facebook, bubuh gambar isteri dalam Facebook. Disebut penyakit ain. Betul lah merata orang kena sihir. Kena sihir sana, kena sihir sini. Nabi habaq dah dulu lagi. Jaga dengan ain ini. Jaga dengan ain tu jaga. Bukan orang nama ain, bukan. Penyakit ain tu jaga. Tapi zaman lah orang tak takut, tuan-tuan. Apa Nabi kata orang tak takut. Mana kita pergi, kita beritahu ke orang. Pergi Cameron Highland, beritahu ke orang. Pergi umrah, beritahu ke orang. Selesai tawaf, beritahu ke orang. Masuklah raudah, beritahu ke orang. Gambarlah raudah tu. Jadi gambar dengan kita ni tak boleh pisah. Jadi mai orang dengki tengok gambar kita. Mai orang hasad tengok gambar kita. Datang penyakit ain. Lepas tu kita ni tuan-tuan, apa yang Nabi kata ni kena ikut. Kena ikut. Apa yang Nabi suruh ni kena ikut. Walaupun kita tak kuat, kena ikut. Lagi-lagi zaman kita ini zaman mutakhirin, zaman yang akhir, zaman yang berada di pada penghujung dia. Kita jaga-jagalah, pesan ke anak kita, pesan ke isteri kita, pesan semua anak-anak menantu kita, pesan kalau boleh muka hampa jangan bohlah dalam Facebook. Kalau boleh pergi kalau hampa nak boh ke, terpulanglah. Mak dah bagi tahu, pak dah bagi tahu. Itulah banyak berlaku perceraian. Cerai banyak berlaku, tuan-tuan. Dia tak macam kita nikah sampai 40 tahun. 4 tahun cerai lah. Ada satu kes setahun saja, tuan-tuan, cerai. Ada orang mesej saya, tuan-tuan, dia nak cerai dengan suami dia. Sabit suami dia kena buang kerja. Suami dia kena buang kerja. Ustaz, apa hukum saya minta? Saya minta fasakh, dia kata. Sebab itu, tuan-tuan, zaman ini kita kena jaga-jaga sangat. Terlalu jaga. Sebab ketika manusia hati dia mula rosak, manusia dalam masalah, manusia hidup dia dalam masalah. Sebab apa? Sebab manusia bertuhankan dunia dan bertuhankan orang. Ketika kita lupa yang kita ada Allah. Kita dulu menikah, tuan-tuan, susah senang. Saya pernah beritahu tuan-tuan, saya mula menikah, tuan-tuan, bukan senang. Rumah buat sendiri, pakai kayutan. Tuan-tuan pernah dengar pokok tempini? Itu tiang rumah saya. Saya angkut lautan. Buat rumah
tiang tempinih tuan-tuan. Papan dulu, papan lantai tu beli papan sayung, yang tak ratau. Bukan dia rapat, duduk kena hati-hati tu. Silap menjerit kita, kawan tu tersepit. Tuan-tuan tahu dinding saya buat pakai apa masa menikah tu, macam rumah orang asli. Saya ambil buluh tuan-tuan, saya potong, saya ketuk, buat dinding. Itu saya tu 1988. Mana nak cerita? Ketika kita bina rumah tangga ni tadi dengan dunia, hilang dunia, orang tak mau duduk dengan kita. Ketika kita bina rumah kita dengan kecantikan, hilang cantik, orang tak mau duduk dengan kita. Ketika kita bina rumah kita ni dengan kasih sayang, ini hebat kasih sayang. Guru saya kata apa? Antara benda yang kita bagi dia tak pernah kurang, dia koi bertambah. Kasih sayang. Reta ni kita bagi, dia nampak kurang dah. Kasih sayang ni kau bagi ke orang, makin bertambah, bagi lagi bertambah, lagi bertambah. Yang ni lah yang Nabi tunjuk kat kita, kasih sayang yang Nabi bagi. Cuma kasih sayang pada akhir zaman ini telah berkurangan. Itu dia. Kasih sayang suami isteri, kasih sayang anak beranak, kasih sayang anak dengan mak dengan pak, ya. Lagi-lagi kasih sayang suami isteri, adik-beradik, dia dah mula kurang. Jaga itu tuan-tuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahawa barang siapa beramal kerana Allah dengan dasar mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka baginya pahala di sisi Allah dan tempat kembalinya kelak menuju redha Allah, syurga di sisi Allah dan orang-orang pilihannya. Mana siapa buat baik, Allah kurniakan keredaan pada dia. Allah kurniakan jannah pada dia. Kita kena usaha buat baik tuan-tuan. Buat baik ni tak susah. Buat baik ni tak susah. Nabi sebut innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Buat baik. Nabi tunjuk kat kita macam mana hang nak tahu hang baik bila hang duduk dengan satu orang saudara Islam hang, dia selamat. Apa yang selamat? Maruah dia selamat, agama dia selamat, semua selamat. Yang ni kita orang baik. Tapi bila kita duduk kat dia, agama kita tak selamat. Macam mana? Duduk sembang hal orang kita tak berhenti. Tak selamat agama kita. Dia tak boleh bawa kita kepada Allah Ta'ala, agama kita tak selamat. Itu yang saya selalu duk ulang. Kita duk sembang benda yang sama 40 tahun dah. Pusing benda tu. Pusing benda tu. Benda tu ya tuan-tuan. Tak ada benda lain. Benda yang sama. Yang kita duk sembang ni, benda sama, pusing. Cuma nama orang yang lain. Benda sama. Benda sama kan? Itu dia. Ya. Jadi berhenti ya tuan-tuan, cukup dah lah. Kita pun penat lah. Ya. Yang kita nak cerita apa? Pasal Allah Ta'ala. Ketika, ni dia. Ni janji Allah. Ketika penduduk itu kata Allah, amanu wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah. Apa janji Allah Ta'ala? La fatahna alaihim, Allah bukakan atas mereka ni tadi barakatin minas sama'i wal ardi. Allah berikan kepada kita keberkatan
daripada bumi, daripada langit, Allah kurniakan barakah. Syarat dia dua. Pertama beriman, kedua takut kepada Allah. Beriman, jangan ragu dengan Allah. Kita percaya tak akhirat? Percaya tak kubur? Tadi duha saya di Masjid Batu, tuan-tuan. Saya tanya dalam kuliah, tepi Masjid Batu kan ada kubur kan? Saya kata, siapa yang masuk masjid tadi tengok kubur, baca Fatihah? Orang dulu, tuan-tuan, pasal apa? Dia mau kubur dia di masjid. Sebab masjid ni tiap-tiap tu ada orang. Dia harap tiap-tiap waktu dia boleh Fatihah. Tapi hak yang susah dia, orang main masjid tengok kubur ni tadi, boleh tak dia bagi Fatihah? Atau dia lalu macam tu, letak kat hampa, siapa suruh hampa mampu? Siapa suruh mati dulu kata? Yang tu kita buat, tuan-tuan. Setiap kali kita pergi masjid yang ada kubur, kita tak baca Fatihah, kita tak doakan mereka, Allahumma fil lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Kita tak berhenti, sambil-sambil jalan, Allahumma ja'al fakakan lahum minan nar wa najatan lahum minan nar wa sitran lahum minan nar wa fida'an lahum minan nar. Mereka duk tunggu. Setiap kali kita lalu, mereka duk tunggu. Nampak? Pasal itu orang dulu, kenapa mereka ni di masjid-masjid ni ada kubur? Mereka berharap orang yang main masjid, main masjid ni tadi, lalu tepi kubur, Al-Fatihah, baca Fatihah. Aku segahkan Fatihah. Sebab dalam tu lah ada pak menekan aku, dalam tu lah ada adik aku, dalam tu lah ada mak aku, dalam tu adalah ada pak aku. Nampak? Yang tu yang tengok kubur pun tak baca Fatihah, tak doakan bagi orang kubur. Yang tak tengok macam mana? Lagi tak ada, tuan-tuan. Hak kita yang duk lalu lalang ni pun kita lupa, apa lagi hak tak lalu langsung? Hak lalu lalang ni pun kita tak boleh buat. Sama juga kita nak baca Alhamdulillah, kita tak mampu, tuan-tuan. Nampak macam senang. Lepas makan Alhamdulillah, susah nak dengar. Bismillahirrahmanirrahim, barakatillah, senang. Lepas makan Alhamdulillah, susah nak dengar. Masuk jamban, tuan-tuan, senang kita dengar, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Boleh kencing, boleh berak, tuan-tuan, lega dah perut. Tak ada. Padahal kalimah yang paling pendek saja, Alhamdulillah. Tak payah gaduh duk panjang. Alhamdulillahillazi azhaba annil adha wa afani. Tak mau baca panjang, baca pendek. Kita sebelum tidur, tuan-tuan, kita baca yang tu, kita baca yang ni, kita baca macam-macam baca. Kita mampu baca macam-macam baca. Tu. Bangun, tuan-tuan, mai nak sebut Alhamdulillah, tak larat oh. Tak lupa habis. Lagi kita nak sebut Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bangun daripada tidur, Alhamdulillah, bernyawa aku lagi hari ni. Bulan ni kalau boleh beramal hak ni, hebatlah kita, tuan-tuan. Kena buat, tuan-tuan. Saya 2 kali, tuan-tuan, saya lalu
nyawa nak hilang. Sekali waktu saya kena serang asma, berhenti tuan-tuan 5 second, nyawa tu berhenti 5 second. Saya kata pi dah ni. Saya kata pi dah. Pergi tengok kiri kanan, malaikat tak nampak. Tadi kot dia kata. 5 second tuan-tuan berhenti. Baru masa tu baru kita tahu hidup ni nikmat dia besar. Kali kedua saya kena brain fog. Hilang ni tuan-tuan. Turun tangga, badan saya semua shaking. Shaking hilang. Orang rumah tengah lipat kain, hilang, tak nampak. Saya sedar tu anak perempuan saya pegang. Ayah. Ha, tu. Sedar tuan-tuan. Teriak saya. Saya pun tak tahu pasal apa saya teriak. Pak tanya pasal apa? Kata aku tak nampak hampa semua. Aku ingat aku mati dah. Tapi aku duduk tunggu malaikat tak sampai. Barulah kita tahu nikmat alhamdulillah ni besar. Baru kita tahu bahawa kita sebut alhamdulillah ini tanda keimanan kita. Itu dia tuan-tuan. Allah masih bagi kita, aku bagi hang peluang lagi. Untuk hang hidup, untuk hang buat amal ma'ruf nahi mungkar, untuk hang sayang orang lain, untuk hang tolong doakan orang lain. Baik. Dan barang siapa memiliki tujuan selain Allah, siapa yang buat selain daripada Allah Ta'ala dan beramal untuk selain Allah, maka pahala dan balasan baginya di sisi mereka yang dulu mengharapkan penilaian darinya dan pamer kepadanya yang tidak menguasai baginya dan tidak pula bagi diri sendiri keburukan, manfaat, kematian, kehidupan serta kebangkitan. Siapa buat amalan kerana lain daripada Allah, dia tak akan dapat apa-apa. Besok dekat akhirat, Allah perintah kat kita, dulu masa hidup hang buat ni kerana orang pergi minta dengan dia. Hang buat kerana dunia, hang dapat dah dunia. Masa hidup ni hang buat kerana dunia aku dah bagi dah, siap-siap dalam dunia lu aku dah bagi. Hang mau duit, aku bagi dah duit. Hang mau nama, aku bagi dah nama. Hang mau orang puji hang, orang dah puji dah. Sampai tang ni hang minta balasan pahala daripada aku tak ada. Hang pergi minta dengan orang yang hang mau tu, hang tujukan amalan hang ni tadi, minta kat dia. Siapa boleh bagi tuan-tuan? Sebab itu disuruh kita ikhlas, buat kerana Allah. Buat kerana Allah, ya. Tuan-tuan, Allah Ta'ala ni tak pernah tinggalkan kita, percayalah. Percayalah tuan-tuan. Ya. Buat kerana dia. Ya. Saya selalu abang dengan tuan-tuan. Saya mengajak ni lama dah. Dah 33 tahun. Macam-macam saya ikut. Masa muda dulu saya kuliah sehari sampai 4 kali. Saya tak tahu saya ligan apa. Saya tak tahu saya ligan apa. Satu hari 4 kali. Tiap-tiap hari. Minimum kuliah saya setiap hari itu 3. Ya. 3. Kalau hari Sabtu Ahad 5. Saya sendiri tak tahu ligan apa. Sebab tak nampak apa-apa. Sebenarnya kita mau apa? Kita kena tanya diri kita, kita mau apa? Kita mau apa? Kita buat ni untuk apa? Kita mengajar ni untuk apa? Kita belajar ni untuk apa? Kita buat semua benda ni untuk apa? Bila kita dapat jawapannya, pada ketika itulah
kita akan dapat halwatut ta'ah, dipanggil kemanisan berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia. Jadi tak ada apa, tak apa. Sebab kita dah buat kerana Allah. Itu dia. Dia khususkan peristiwa hijrah sikit lagi tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dari seluruh amal merupakan peringatan yang menyeruh daripada sebahagian, sebab termasuk yang diketahui secara umum di kalangan mereka yang memiliki pemahaman bahawa hadis ini tidak hanya dikhususkan untuk peristiwa hijrah saja, tetapi ia meliputi seluruh syariat Islam. Walaupun hadis ni kita dengar cerita pasal hijrah, tetapi ia merangkumi, meliputi seluruh syariat Islam. Nak sembahyang kena niat, nak puasa kena niat, nak zakat kena niat, nak tawaf kena niat. Itu dia. Hebat hadis ni tuan-tuan. Kalau kita selam sungguh-sungguh hadis ni, takut kita nak buat kerana yang lain daripada Allah Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, sampai kita boleh beramal dengan hadis ni, kita duduk tempat takwa. Kita bersungguh beramal dengan hadis ni, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kita pergi tempat takwa. Sebab apa? Sebab pada ketika itu kita pegang hak yang tahu semua yang tergerak dalam hati aku dia. Ini dia. Sebab itu kata Imam Ghazali ni, selagi hati kita ni masih duk sebut Allah, 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 kita terlepas daripada tipu daya. Maka ketika itu, kata Imam Ghazali, dicampakkan ke dalam hati kita yang sentiasa tak putus sebut nama Allah, Allah, Allah dalam hati ni tadi. Maka hati kita ini diterangi oleh cahaya sehingga kan kita terlepas daripada segala tipu daya. Dalam kitab disebut aghyar. Apa dia yang tipu kita? Dunia, nafsu, makhluk, syaitan. Ketika kita tak lupa ni, Allah, Allah, itu dia. Bukan senang tuan-tuan. Kita orang maki kita, Allah, Allah. Kita ada ingat Allah, kita tak mahu orang. Orang puji kita, Allah, Allah, tak ada apa. Ada duit, Allah, Allah, tak ada, kita sombong. Tak ada duit, tak ada lah, kita serabut, Allah, Allah, Allah. Itu dia. Tapi nak melazimi kalimah Allah dalam qalbun kita, dalam hati kita, susah. Guru saya yang pesan tu meninggal lah. Nama guru saya Baba Muhammad. Kami panggil Baba Mat. Ini antara guru saya yang pesan waktu saya mengaji dulu. Tiap kali saya ziarah dia, kalau saya pergi umrah, saya ziarah dia. Kalau saya tak ziarah dia, dia akan cari saya kat masjid. Sampai tahu tu. Setiap kali jumpa, dia kata, hang jangan sampai putus kalimah itu dalam hati hang. Dia kata, aku nak pesan hang tu. Jadi guru kami ni, dia tak pesan. Metelaah lah. Padahal saya mengaji kat dia kitab Iqna' tuan-tuan. Saya mengaji kat dia Bajuri. Saya mengaji kat dia Hikam. Saya mengaji kat dia Sirajul Talibin. Ada beberapa kitab saya mengaji dengan guru saya ni. Setiap kali saya menjumpa dia, setiap kali saya ziarah dia, dia pesan kat saya, hang jangan sampai hati hang ni tadi putus, hilang asma Allah, Allah, Allah.
Dulu kita tak apa perasaan. Ketika kita ikut apa dia kata, betul tuan-tuan, tak serabut. Saya nak kongsi dengan tuan-tuan benda ni. Saya alhamdulillah tak serabut tuan-tuan. Alhamdulillah, syukur dengan Allah. Sampailah lah akan datang, saya tak tahu, na'udzubillah min zalik. Nah, Allah masih istiqamahkan saya lagi. Tuan-tuan tahu kan, sekolah saya nak pakai sebulan berapa? 2 sekolah lah 80,000 tuan-tuan. Tu tak masuk sekolah saya di Terengganu lagi. Yang senang kami bina. Tuan-tuan pun tahu saya bukan jenis bawa tabung. Setahun lah tuan-tuan. Yang sekolah kami di Terengganu tu, surau tu dah nak siap lah. Dekat 2 juta tuan-tuan. Modal ni yang nak buat tu dekat 2 juta. Tuan-tuan pun tengok saya, tuan-tuan pun tahu dengan saya banyak tahun dah perangai saya macam mana. Saya pun tak tahu main mana, siapa yang pergi bantu, macam mana cara, saya pun tak tahu. Pergi tengok siap lah. Pergi tiap-tiap bulan berulang ni siap kan tuan-tuan. Betul, ketika kita mula tak lupa Allah, ketika itu datang nusrah daripada Allah. Percaya yang ni. Orang tanya saya, Ustaz macam mana Ustaz selesaikan sebulan 80,000 madrasah? Saya kata saya tak tahu. Bila saya nak pakai duit, saya ada. Nak pakai duit, ada. Yang tu. Tak tahu lah macam mana tuan-tuan. Ayah bukan jenis satu kuliah saya minta 5,000, tak ada. Kadang masjid saya tak mau ambil duit. Kalau saya pergi satu surau, surau tu nampak macam buruk saja, saya tak ambil langsung. Saya antara yang pergi kuliah makan modal, saya tuan-tuan. Sepanjang hidup saya kuliah tuan-tuan, tak pernah balik modal, makan modal. Makan modal. Tiap-tiap kali pergi kuliah makan modal. Tapi tak pernah tak ada modal. Tu jangan, ustaz ni gila ni, jangan di bulan depan berhenti kat dia. Pengurusi kata berhentilah ustaz. Gila ustaz ni. Yang tu saya lalu. Saya lalu bertahun-tahun. Orang pergi kuliah boleh modal, tambah modal. Saya makan modal. Bukan setahun, puluh tahun. Tuan-tuan. Tapi masih ada modal. Oh, ini macam mana ni? Ya. Tak nak kata. Allah Akbar. Cuma pesan itu. Ketika hati kita tidak putus dengan asma Allah, pada waktu itulah datangnya pertolongan Allah. Kita belajarlah hati Allah, 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 Allah. Guru saya kata, sampailah tatkala kita duduk dan kita berzikir, hati kita tidak putus menyebut kalimah Allah, Allah, Allah. Tuan-tuan dengar degup jantung tuan-tuan sendiri. Macam tuan-tuan berlari tengah laju. Dup, 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 dia. Kita berjalan-jalan, anjing ligan kita. Lari tuan-tuan. Lari. Lepas lari tu jantung kita macam mana? Dup, 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 dup. Kita duduk saat hilang. Ketika kita zikir, hati kita tak putus. Allah, Allah, Allah. Syekh kami kata, sehingga degupan itu kita rasa seperti mana lepas kita berlari. Dup, dup, dup. Hati hang hidup lah dia kata. Hati hang hidup dah. Dia kata. Ya, baik. Lalu aku berkata, sampai sini sajalah. Lalu aku berkata, cukup sampai sini. Boleh tak? Boleh tak?
Saya tengok tuan-tuan takut, tuan-tuan tak mau berhenti, tu saya takut. Muka tak mau berhenti, takut tak pernah ada orang mengaji tak mau berhenti. Saya kata nak berhenti, tuan-tuan berhenti kata. Selalu saya tengok muka orang mau berhenti. Muka com bila ustaz nak berhenti ni. Tuan-tuan saya tengok muka malam ni macam tak mau berhenti, saya jadi seriau. Ya. Nak abang mai kata hidup dengan Allah ini terlalu mudah, terlalu indah. Hidup dengan Allah terlalu indah. Ini Nabi tunjuk kat kita. Nabi hidup dengan Allah indah. Sahabat hidup dengan Allah indah. Indah hidup dia. Indah sungguh hidup dia. Maka keindahan itulah yang sebenarnya yang kita tak dapat dalam diri kita. Hidup ni tuan-tuan, ya, sebenarnya ketika kita berada di dalam sakinah, ketenangan hidup ni, kita ada isteri tenang, kita ada anak tenang, kita ada cucu tenang, kita ada adik-beradik tenang, kita ada harta tenang, kita ada nama tenang. Itu dah. Oi, seronok. Tak tuan-tuan. Itu dia. Jika kita bersama Allah, ini kata ma'iyah ni dalam kitab tasawuf. Ya. Baik tuan-tuan, setakat ni pertemuan saya dengan tuan-tuan. Jadi saya pertama sekali saya minta maaf dengan pengurusi dah, dengan seluruh pegawai takbir masjid Timah. Sebab saya selalu ponteng kelas. Ya, minta maaf dah. Atas beberapa faktor kadang-kadang dia tak match dengan minggu saya mai sini. Jadi saya kira saya ponteng lah, kira saya salah lah. Nah, saya ambil jalan paling mudah, kira saya minta maaf lah, kira salah saya. Kira ustaz yang paling banyak ponteng dalam masjid ni saya lah. Jadi saya minta maaf dan saya terima kasih sebab pengurusi pegawai takbir masih lagi sabar dengan perangai saya. Saya minta maaf, terima kasih banyak-banyak. Dan tuan-tuan masih sanggup tunggu gitu, tanda tuan-tuan kasih yang tu ya. Saya melihat atas dasar kasih sayang tuan-tuan pada diri saya dan seluruh jamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lalui ini tadi menjadi asbab besok Allah sama-sama akan kita besok di yaumil akhirah dalam keadaan yang selamat, dalam keadaan yang tenang, redha birredha insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niat hak tak elok pasti buruk pula amalannya, tak diragukan lagi. Walaupun dalam bentuk gambaran kebaikan, seperti orang yang berbuat baik kerana mengharapkan penilaian daripada makhluk. Dia semayang, tapi niat dia sebab nak tunjuk ke orang. Dia bersedekah, tapi niat dia nak tunjuk ke orang. Ni penyakit akhir zaman. Kita buat apa baik semua nak pergi tunjuk ke orang. Tangkap gambar dalam Facebook. Ni jaga ni. Betul lah ramai orang kena sihir. Bubuh gambar anak dalam Facebook, bubuh gambar isteri dalam Facebook. Disebut penyakit ain. Betul lah merata orang kena sihir. Kena sihir sana, kena sihir sini. Nabi habaq lah dulu lagi. Jaga dengan ain ini. Jaga dengan ain tu jaga. Bukan orang nama ain, bukan. Penyakit ain tu jaga. Tapi zaman lah orang tak takut tuan-tuan. Apa Nabi kata orang tak takut. Mana kita pergi, kita beritahu ke orang. Pergi Cameron Highland, beritahu ke orang. Pergi umrah, beritahu ke orang. Selesai tawaf, beritahu ke orang. Masuklah raudah, beritahu ke orang. Gambarlah raudah tu. Jadi gambar dengan kita ni tak boleh pisah.
Jadi mai orang dengki tengok gambar kita. Mai orang hasad tengok gambar kita. Datang penyakit ain. Lepas itu kita ni tuan-tuan, apa yang Nabi kata ni kena ikut. Kena ikut. Apa yang Nabi suruh ni kena ikut. Walaupun kita tak kuat, kena ikut. Lagi-lagi zaman kita ini zaman mutakhirin, zaman yang akhir, zaman yang berada di pada penghujung dia. Kita jaga-jagalah, pesan ke anak kita, pesan ke isteri kita, pesan semua anak-anak menantu kita, pesan kalau boleh muka hampa jangan bohlah dalam Facebook. Kalau boleh, tapi kalau hampa nak boh gak, terpulanglah. Mak dah bagi tahu, pak dah bagi tahu. Itulah banyak berlaku perceraian. Cerai banyak berlaku tuan-tuan. Dia tak macam kita nikah sampai 40 tahun. 4 tahun cerai lah. Ada satu kes tu setahun saya tuan-tuan, cerai. Ada orang mesej saya tuan-tuan, dia nak cerai dengan suami dia. Sabit suami dia kena buang kerja. Suami dia kena buang kerja. Ustaz, apa hukum saya minta? Saya minta fasakh, dia tak. Sebab itu tuan-tuan, zaman ini kita kena jaga-jaga sangat. Terlalu jaga. Sebab ketika manusia hati dia mula rosak, manusia dalam masalah, manusia hidup dia dalam masalah. Sebab apa? Sebab manusia bertuhankan dunia dan bertuhankan orang. Ketika kita lupa yang kita ada Allah. Kita dulu menikah tuan-tuan, susah senang. Saya pernah beritahu tuan-tuan, saya mula menikah tuan-tuan bukan senang. Rumah buat sendiri, pakai kayu hutan. Kayu hutan tuan-tuan pernah dengar pokok tempini? Itu tiang rumah saya tu. Saya angkut lautan. Buat rumah tiang tempini tuan-tuan. Papan dulu, papan lantai tu beli papan sayung yang tak rata. Bukan dia rapat, duduk kena hati-hati tu. Silap-silap menjerit kita. Kawan tu tersepit. Tuan-tuan tahu dinding saya buat pakai apa masa menikah tu? Macam rumah orang asli. Saya ambil buluh tuan-tuan, saya potong, saya ketuk, buat dinding. Itu saya tu 1988. Mana nak cerita? Ketika kita bina rumah tangga ni tadi dengan dunia, hilang dunia. Orang tak mau duduk dengan kita. Ketika kita bina rumah kita dengan kecantikan, hilang cantik. Orang tak mau duduk dengan kita. Ketika kita bina rumah kita ni dengan kasih sayang. Ini hebat kasih sayang. Guru saya kata apa? Antara benda yang kita bagi dia tak pernah kurang, dia koi bertambah. Kasih sayang. Reta ni kita bagi, dia nampak kurang dah. Kasih sayang ni kau bagi ke orang makin bertambah, bagi lagi bertambah, lagi bertambah. Yang ni lah yang Nabi tunjuk kat kita, kasih sayang yang Nabi bagi. Cuma kasih sayang pada akhir zaman ini telah berkurangan.
Itu dia. Kasih sayang suami isteri, kasih sayang anak beranak, kasih sayang anak dengan mak dengan pak, ya. Lagi-lagi kasih sayang suami isteri, adik-beradik, dia nak mula kurang. Jaga itu tuan-tuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahawa barang siapa beramal kerana Allah dengan dasar mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka baginya pahala di sisi Allah dan tempat kembalinya kelak menuju redha Allah, syurga di sisi Allah dan orang-orang pilihannya. Mana siapa buat baik, Allah kurniakan keredaan pada dia. Allah kurniakan jannah pada dia. Kita kena usaha buat baik, tuan-tuan. Buat baik ni tak susah. Buat baik ni tak susah. Nabi sebut innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Buat baik. Nabi tunjuk kat kita macam mana hang nak tahu hang baik bila hang duduk dengan satu orang saudara Islam hang, dia selamat. Apa yang selamat? Maruah dia selamat, agama dia selamat, semua selamat. Yang ni kita orang baik. Tapi bila kita duduk kat dia, agama kita tak selamat. Macam mana? Duduk sembang hal orang kita tak berhenti. Tak selamat agama kita. Dia tak boleh bawa kita kepada Allah Ta'ala, agama kita tak selamat. Itu yang saya selalu duk ulang. Kita duk sembang benda yang sama 40 tahun dah. Pusing benda tu. Pusing benda tu. Benda tu ya tuan-tuan. Tak ada benda lain lah. Benda yang sama. Yang kita duk sembang ni, benda sama, pusing. Cuma nama orang yang lain. Benda sama. Benda sama kan? Itu dia. Ya. Jadi berhenti ya tuan-tuan, cukup dah lah. Kita pun penat lah. Ya. Yang kita nak cerita apa? Pasal Allah Ta'ala. Ketika, ni dia. Ni janji Allah. Ketika penduduk itu kata Allah, amanu wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah. Apa janji Allah Ta'ala? La fatahna alaihim, Allah bukakan atas mereka ni tadi barakatin minas sama'i wal ardi. Allah berikan kepada kita keberkatan daripada bumi, daripada langit. Allah kurniakan barakah. Syarat dia dua. Pertama beriman, kedua takut kepada Allah. Beriman, jangan ragu dengan Allah. Kita percaya tak akhirat? Percaya tak kubur? Tadi duha saya di Masjid Batu, tuan-tuan. Saya tanya dalam kuliah, tepi Masjid Batu kan ada kubur kan? Saya kata siapa yang masuk masjid tadi tengok kubur, baca Fatihah. Orang dulu, tuan-tuan, pasal apa? Dia mau kubur dia di masjid. Sebab masjid ni tiap-tiap waktu ada orang. Dia harap tiap-tiap waktu dia boleh Fatihah. Tapi hak yang susah dia, orang main masjid tengok kubur ni tadi, boleh tak dia bagi Fatihah? Atau dia lalu macam tu, letak kat hampa, sabsu hampa mampu. Sabar suruh mati dulu ke tak? Yang tu kita buat, tuan-tuan. Setiap kali kita pergi masjid yang ada kubur, kita tak baca Fatihah, kita tak doakan mereka, Allahumma fil lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Kita tak berhenti, sambil-sambil jalan, Allahumma ja'al fakakan lahum minan nar wa najatan lahum minan nar wa sitran lahum minan nar wa fida'an lahum minan nar. Mereka duk tunggu. Setiap kali kita lalu, mereka duk tunggu. Nampak? Pasal itu orang dulu, kenapa mereka ni
Di masjid-masjid ni ada kubur. Mereka berharap orang yang mai masjid, mai masjid ni tadi, lalu tepi kubur, Al-Fatihah, baca Fatihah. Aku sergahkan Fatihah. Sebab dalam tu lah ada pak menekan aku, dalam tu lah ada adik aku, dalam tu lah ada mak aku, dalam tu adalah ada pak aku. Nampak? Yang tu yang tengok kubur pun tak baca Fatihah, tak doakan bagi orang kubur. Ayah tak tengok macam mana? Lagi tak ada tuan-tuan. Hak kita yang duk lalu lalang ni pun kita lupa, apa lagi hak tak lalu langsung? Hak lalu lalang ni pun kita tak boleh buat. Sama juga kita nak baca Alhamdulillah, kita tak mampu tuan-tuan. Nampak macam senang. Lepas makan Alhamdulillah, susah nak dengar. Bismillahirrahmanirrahim, barakatillah, senang. Lepas makan Alhamdulillah, susah nak dengar. Masuk jamban tuan-tuan, senang kita dengar. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Boleh kencing, boleh berak tuan-tuan, lega dah perut. Tak ada. Padahal kalimah yang paling pendek saja, Alhamdulillah. Tak payah gaduh duk panjang. Alhamdulillahillazi azhaba annil adha wa afani. Tak mau baca panjang, baca pendek. Kita sebelum tidur tuan-tuan, kita baca yang tu, kita baca yang ni, kita baca macam-macam baca. Kita mampu baca macam-macam baca. Tu. Bangun-bangun tuan-tuan, mai nak sebut Alhamdulillah, tak larat oh. Tak lupa habis. Lagi kita nak sebut Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bangun daripada tidur, Alhamdulillah, bernyawa aku lagi hari ni. Bulan ni kalau boleh beramal hak ni, hebat dah kita tuan-tuan. Kena buat tuan-tuan. Saya 2 kali tuan-tuan, saya lalu nyawa nak hilang. Sekali waktu saya kena serang asma, berhenti tuan-tuan 5 second, nyawa tu berhenti 5 second. Saya kata pi dah ni. Saya kata pi dah. Pergi tengok kiri kanan, malaikat tak nampak. Tadi kot, dia kata. 5 second tuan-tuan berhenti. Baru masa tu baru kita tahu hidup ni nikmat dia besar. Kali kedua saya kena brain fog. Hilang ni tuan-tuan. Turun tangga, badan saya semua shaking. Shaking hilang. Orang rumah tengah lipat kain, hilang, tak nampak. Saya sedar tu anak perempuan saya pegang. Ayah. Tu. Sedar tuan-tuan, teriak saya. Saya pun tak tahu pasal apa saya teriak. Pak tanya pasal apa? Kata aku tak nampak hampa semua. Aku ingat aku mati dah. Tapi aku duduk tunggu malaikat tak sampai. Barulah kita tahu nikmat Alhamdulillah ni besar. Baru kita tahu bahawa kita sebut Alhamdulillah ini tanda keimanan kita. Itu dia tuan-tuan. Allah masih bagi kita, aku bagi hang peluang lagi, untuk hang hidup, untuk hang buat amal ma'ruf nahi mungkar, untuk hang sayang orang lain, untuk hang tolong doakan orang lain. Baik.
Dan barang siapa memiliki tujuan selain Allah, siapa yang buat selain daripada Allah Ta'ala dan beramal untuk selain Allah, maka pahala dan balasan baginya di sisi mereka yang dulu mengharapkan penilaian darinya dan pamer kepadanya, yang tidak menguasai baginya dan tidak pula bagi diri sendiri keburukan, manfaat, kematian, kehidupan serta kebangkitan. Siapa buat amalan kerana lain daripada Allah, dia tak akan dapat apa-apa. Besok dekat akhirat, Allah perintah kat kita, dulu masa hidup hang buat ni kerana orang pergi minta dengan dia. Hang buat kerana dunia, hang dapat dah dunia. Masa hidup ni hang buat kerana dunia, dunia aku dah bagi dah. Siap-siap dalam dunia lu, aku dah bagi. Hang mau duit, aku bagi dah duit. Hang mau nama, aku bagi dah nama. Hang mau orang puji hang, orang dah puji dah. Sampai tang ni hang minta balasan pahala daripada aku tak ada. Hang pergi minta dengan orang yang hang mau tu, hang tujukan amalan hang ni tadi, minta kat dia. Siapa boleh bagi, tuan-tuan? Sebab itu disuruh kita ikhlas, buat kerana Allah. Buat kerana Allah, ya. Tuan-tuan, Allah Ta'ala ni tak pernah tinggalkan kita, percayalah. Percayalah, tuan-tuan. Ya. Buat kerana dia. Ya. Saya selalu abang dengan tuan-tuan. Saya mengajak ni lama dah. Dah 33 tahun. Macam-macam saya ikut. Masa muda dulu saya kuliah sehari sampai 4 kali. Saya tak tahu saya ligan apa. Saya tak tahu saya ligan apa. Satu hari 4 kali. Tiap-tiap hari. Minimum kuliah saya setiap hari itu 3. Ya. 3. Kalau hari Sabtu Ahad 5. Saya sendiri tak tahu ligan apa. Sebab tak nampak apa-apa. Sebenarnya kita mau apa? Kita kena tanya diri kita, kita mau apa? Kita mau apa? Kita buat ni untuk apa? Kita mengajar ni untuk apa? Kita belajar ni untuk apa? Kita buat semua benda ni untuk apa? Bila kita dapat jawapannya, pada ketika itulah kita akan dapat halwatut ta'ah, dipanggil, kemanisan berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia. Jadi tak ada apa, tak apa. Sebab kita dah buat kerana Allah. Itu dia. Dia khususkan peristiwa hijrah. Sikit lagi tuan-tuan. Nabi SAW dari seluruh amal merupakan peringatan yang menyeruh daripada sebahagian. Sebab termasuk yang diketahui secara umum di kalangan mereka yang memiliki pemahaman bahawa hadis ini tidak hanya dikhususkan untuk peristiwa hijrah saja, tetapi ia meliputi seluruh syariat Islam. Walaupun hadis ni kita dengar cerita pasal hijrah, tetapi ia merangkumi, meliputi seluruh syariat Islam. Nak sembahyang kena niat, nak puasa kena niat, nak zakat kena niat, nak tawaf kena niat. Itu dia. Hebat hadis ni tuan-tuan. Kalau kita selam sungguh-sungguh hadis ni, takut kita nak buat kerana yang lain daripada Allah Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, sampai kita boleh beramal dengan hadis ni, kita duduk tempat takwa. Kita bersungguh beramal dengan hadis ni, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kita pergi tempat takwa. Sebab apa? Sebab pada ketika itu
kita pegang hak yang tahu semua yang tergerak dalam hati aku dia. Ini dia. Sebab itu kata Imam Ghazali ni, selagi hati kita ni masih duk sebut Allah, 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 kita terlepas daripada tipu daya. Maka ketika itu, kata Imam Ghazali, dicampakkan ke dalam hati kita yang sentiasa tak putus sebut nama Allah, Allah, Allah dalam hati ni tadi. Maka hati kita ini diterangi oleh cahaya sehingga kan kita terlepas daripada segala tipu daya. Dalam kitab disebut aghyar. Apa dia yang tipu kita? Dunia, nafsu, makhluk, syaitan. Ketika kita tak lupa ni, Allah, Allah, kata, itu dia. Bukan senang tuan-tuan. Kita orang maki kita, Allah, Allah. Tak ada ingat Allah, kita tak mahu orang. Orang puji kita, Allah, Allah, tak ada apa. Ada duit, Allah, Allah, tak ada, kita sombong. Tak ada duit, tak ada lah, kita serabut, Allah, Allah, Allah. Itu dia. Ya. Tapi nak melazimi kalimah Allah dalam qalbun kita, dalam hati kita, susah. Saya, guru saya yang pesan tu meninggal lah. Nama guru saya Baba Muhammad. Kami panggil Baba Mat. Ini antara guru saya yang pesan waktu saya mengaji dulu. Tiap kali saya ziarah dia, kalau saya pergi umrah, saya ziarah dia. Kalau saya tak ziarah dia, dia akan cari saya kat masjid. Sampai tahu tu. Setiap kali jumpa, dia kata, hang jangan sampai putus kalimah itu dalam hati hang. Dia kata, aku nak pesan hang tu. Jadi guru kami ni, dia tak pesan metelaah lah. Padahal saya mengaji kat dia kitab Iqna' tuan-tuan. Saya mengaji kat dia Bajuri. Saya mengaji kat dia Hikam. Saya mengaji kat dia Sirajul Talibin. Ada beberapa kitab saya mengaji dengan guru saya ni. Setiap kali saya menjumpa dia, setiap kali saya ziarah dia, dia pesan kat saya, hang jangan sampai hati hang ni tadi putus, hilang asma Allah, Allah, Allah. Dulu kita tak apa perasaan. Ketika kita ikut apa dia kata, betul tuan-tuan, tak serabut. Saya nak kongsi dengan tuan-tuan benda ni. Saya alhamdulillah tak serabut tuan-tuan. Alhamdulillah, syukur dengan Allah. Sampailah lah akan datang, saya tak tahu, na'udzubillah min zalik. Nah, Allah masih istiqamahkan saya lagi. Tuan-tuan tahu kan, sekolah saya nak pakai sebulan berapa? 2 sekolah lah 80,000 tuan-tuan. Tu tak masuk sekolah saya di Terengganu lagi. Yang senang kami bina. Tuan-tuan pun tahu saya bukan jenis bawa tabung. Setahun lah tuan-tuan. Yang sekolah kami di Terengganu tu, surau tu dah nak siap lah. Dekat 2 juta tuan-tuan. Mudah ni yang nak buat tu, dekat 2 juta. Tuan-tuan pun tengok saya, tuan-tuan pun tahu dengan saya banyak tahun lah perangai saya macam mana. Saya pun tak tahu main mana, siapa yang pergi bantu, macam mana cara, saya pun tak tahu. Pergi tengok siap lah. Pergi tiap-tiap bulan berulang ni, siap kan tuan-tuan. Betul, ketika kita mula tak lupa Allah, ketika itu datang nusrah daripada Allah. Percaya yang ni. Orang tanya saya, Ustaz, macam mana Ustaz selesaikan sebulan 80,000 madrasah? Saya kata saya tak tahu. Bila saya nak pakai duit, saya ada. Nak pakai duit, ada. Yang tu. Tak tahu lah macam mana tuan-tuan.
Saya bukan jenis satu kuliah saya minta 5,000, tak ada. Kadang masjid saya tak mau ambil duit. Kalau saya pergi satu surau tu nampak macam buruk saja, saya tak ambil langsung. Saya antara yang pergi kuliah makan modal, saya tuan-tuan. Sepanjang hidup saya kuliah tuan-tuan, tak pernah balik modal, makan modal. Makan modal. Tiap-tiap kali pergi kuliah makan modal. Tapi tak pernah tak ada modal. Tu jangan. Ustaz ni gila ni, jangan di bulan depan berhenti kat dia. Pengurusi kata berhentilah ustaz. Gila ustaz ni. Yang tu saya lalu. Saya lalu bertahun-tahun. Orang pergi kuliah boleh modal, tambah modal. Saya makan modal bukan setahun, puluh tahun. Tuan-tuan. Tapi masih ada modal. Oh, ini macam mana ni? Ya. Tak nak kata. Allahu Akbar. Cuma pesan itu. Ketika hati kita tidak putus dengan asma Allah, pada waktu itulah datangnya pertolongan Allah. Kita belajarlah hati Allah, 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 Allah. Guru saya kata, sampailah tatkala kita duduk dan kita berzikir, hati kita tidak putus menyebut kalimah Allah, Allah, Allah. Tuan-tuan dengar degup jantung tuan-tuan sendiri. Macam tuan-tuan berlari tengah laju. Dup, 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 dup. Tak berjalan-jalan anjing ligan kita. Lari tuan-tuan. Lari. Lepas lari tu jantung kita macam mana? Dup, 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 dup. Kita duduk saat hilang. Ketika kita zikir, hati kita tak putus. Allah, Allah, Allah. Syekh kami kata, sehingga degupan itu kita rasa seperti mana lepas kita berlari. Dup, dup, dup. Hati hang hidup lah dia tak. Hati hang hidup dah. Dia kata. Ya, baik. Lalu aku berkata, sampai sini sajalah. Lalu aku berkata, cukup sampai sini. Boleh tak? Boleh tak? Saya tengok tuan-tuan takut, tuan-tuan tak mau berhenti, itu saya takut. Muka-muka tak mau berhenti, takut tak pernah ada orang mengaji tak mau berhenti. Saya kata nak berhenti, tuan-tuan berhenti kata. Selalu saya tengok muka orang mau berhenti. Muka com bila ustaz nak berhenti ni. Tuan-tuan saya tengok muka malam ni macam tak mau berhenti, saya jadi seriau. Ya. Nak abang mai kata hidup dengan Allah ini terlalu mudah, terlalu indah. Hidup dengan Allah terlalu indah. Ini Nabi tunjuk kat kita. Nabi hidup dengan Allah indah. Sahabat hidup dengan Allah indah. Indah hidup dah. Indah sungguh hidup dia. Maka keindahan itulah yang sebenarnya yang kita tak dapat dalam diri kita. Hidup ni tuan-tuan, ya, sebenarnya ketika kita berada di dalam sakinah, ketenangan hidup ni, kita ada isteri tenang, kita ada anak tenang, kita ada cucu tenang, kita ada adik-beradik tenang, kita ada harta tenang, kita ada nama tenang. Itu dah. Oi, seronok. Dah tuan-tuan. Itu dia. Jika kita bersama Allah, ini kata ma'iyah ni dalam kitab tasawuf. Ya. Baik tuan-tuan, setakat ni pertemuan saya dengan tuan-tuan.
Jadi saya pertama sekali saya minta maaf dengan pengurusi dah, dengan seluruh pegawai takbir Masjid Timah. Sebab saya selalu ponteng kelas. Ya, minta maaf dah. Atas beberapa faktor kadang-kadang dia tak match dengan minggu saya mai sini. Jadi saya kira saya ponteng lah, kira saya salah lah. Nah, saya ambil jalan paling mudah, kira saya minta maaf lah, kira salah saya. Ya, ustaz yang paling banyak ponteng dalam masjid ni saya lah. Jadi saya minta maaf dan saya terima kasih sebab pengurusi pegawai takbir masih lagi sabar dengan perangai saya. Saya minta maaf, terima kasih banyak-banyak. Dan tuan-tuan masih sanggup tunggu gitu, tanda tuan-tuan kasih yang tu ya. Saya melihat atas dasar kasih sayang tuan-tuan pada diri saya dan seluruh jamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lalui ini tadi menjadi asbab besok Allah sama-sama akan kita besok di yaumil akhirah dalam keadaan yang selamat, dalam keadaan yang tenang, redha birredha insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.